Ekonomi negara catat pertumbuhan terpantas sejak suku pertama 2015. Program kerjaya berpendapatan tinggi sasar tingkat pendapatan Bumiputera. Malaysia genggam 3 lagi emas, terus dahului pungutan pingat. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Wan Lukman Muhammad Afisol Dan saya Atikah Memenaim. Ekonomi Malaysia berkembang kukuh melepasi jangkaan penganalisis sebanyak 5.8% pada suku kedua 2017 berbanding 4% suku sama tahun lalu. Pertumbuhan ini menjadikan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia pada separuh pertama tahun ini sebanyak 5.7%. Gubernur Bank Negara Datuk Muhammad Ibrahim berkata pertumbuhan tersebut adalah yang terpantas sejak suku pertama 2015. Perbelanjaan sektor swasta dan peningkatan ekspor yang mampan menjadi pemacu utama pertumbuhan. Real export of goods and services continued to register strong growth. The favorable external performance has generated positive spillover to the domestic economy. In particular, private investment was lifted by the higher private sector wages in both the export and domestic-oriented industries. Employment has risen, sentiment and confidence has improved. Private investment was supported by high orders and capacity utilization rate. Beliau bercakap pada sidang media mengumumkan prestasi ekonomi Malaysia bagi suku kedua 2017. Dari segi penawaran, pertumbuhan didorong oleh prestasi yang lebih baik bagi semua sektor utama ekonomi. Berikutan pertumbuhan kukuh sebanyak 5.7% pada separuh pertama tahun ini, Bank Negara menjangkakan ekonomi Malaysia berkembang mengatasi sasaran awal antara 4.3 dan 4.8% pada 2017. Pada sidang media yang sama, Gubernur Bank Negara berkata sentimen terhadap ringgit bertambah baik pada suku kedua 2017. Ia didorong kedudukan makroekonomi negara yang menggalakkan termasuk pertumbuhan KDNK dan prestasi ekspor yang kukuh. Kenaikan nilai ringgit adalah yang paling tinggi pada suku dikaji berikutan aliran masuk dana bukan pemaus tautin ke pasaran kewangan Malaysia. The positive ringgit sentiment was also supported by the liberalisation of bond market and foreign exchange hedging requirement announced by the Financial Market Committee. The ringgit appreciated by 3.1% in the second quarter of 2017 amid non-resident inflows into Malaysia's financial market and was the best performing currency in the region during the quarter. Melangkah ke hadapan, nilai ringgit akan terus didorong oleh faktor luar dan dalam negara. Ini termasuk penentuan masa dan kadar pengembalian dona dasar monetari ke paras yang wajar oleh Bank Pusat Utama serta perkembangan politik dunia dan prestasi ekonomi dalam negeri. Momentum pertumbuhan negara yang kekal kukuh di sebalik ketidaktentuan luar adalah hasil pengurusan ekonomi yang terbaik oleh kerajaan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan, prestasi keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua yang memperangsangkan adalah bukti rekod cemerlang Datuk Seri Najib dalam menguruskan ekonomi negara. Semalam Fitch Ratings mengesahkan penerapan Malaysia sebagai A- berdasarkan pertumbuhan KDNK yang lebih kukuh berbanding negara-negara lain yang mempunyai markah penerapan yang sama. Agensi berkenaan turut menaikkan unjuran pertumbuhan KDNK negara tahun ini kepada 5.1% daripada 4.5% di dalam anggaran sebelumnya. Moody's Investor Service turut mengeluarkan laporan bertajuk Kerajaan Malaysia, Profil Kredit Berdaya Tahan di sebalik faktor kelemahan luar yang mengesahkan daya ketahanan negara walaupun berdepan dengan ketidaktentuan global. Agensi-agensi global lain seperti Bank Dunia dan IMF turut menyemak dan menaikkan unjuran perkembangan KDNK negara sebelum ini.
Program kerjaya berpendapatan tinggi SHIP dilancarkan hari ini bertujuan meningkatkan pelibatan Bumiputera dalam kerjaya berpendapatan melebihi RM20,000 sebulan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ketika melancarkan program berkenaan menjelaskan ia menyasarkan pelibatan Bumiputera berpendapatan pertengahan dengan pengalaman bekerja berkaitan. Menjurus kepada industri tenaga mahir dan profesional seperti perkhidmatan kewangan, perniagaan, kesihatan, maritim dan aeroangkasa itu, program dikendalikan Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera. Kesemua kursus di bawah program pembiayaan Bank Rakyat ini mengambil tempoh 3 hingga 5 tahun. Apa yang menjadi tarikan bahawa melalui program ini, seorang itu apabila sudah tamat bidang pengurusan akan dapat dipertimbangkan pengurangan pinjamannya pada maksima 20%. Ini merupakan satu insentif pada mereka untuk melibatkan diri dalam program. Permohonan penyertaan akan dibuka pada penghujung tahun ini, yang mana fasa pertama akan melibatkan seramai 50 penerima faedah dengan pembiayaan maksimum berjumlah 10 juta di dalam industri ataupun bidang tertentu seperti kewangan, kesihatan dan teknologi tinggi. Beliau berucap demikian selepas mesyuarat Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera di Bangunan Perdana Putra Putrajaya. Fasa pertama akan dibuka hujung tahun ini melibatkan 50 penerima manakala fasa kedua bermula pada tahun depan. Maklumat lanjut berkenaan program ini boleh didapati di laman web Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera. Kuah dan Ulu Melaka di Langkawi merupakan dua lokasi pembinaan 1,000 unit rumah mampu milik di bawah program Perumahan Rakyat PPR. Mendapat kerjasama kerajaan negeri, program bakal dilancarkan Perdana Menteri sempena lawatan Datuk Seri Najib Tun Razak ke Langkawi esok menerusi program Pemimpin Bersama Rakyat di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC. Di Kuah 1 blok rumah pangsa 22 tingkat dengan 500 unit rumah akan dibina di samping 4 unit kedai 1 tingkat, 1 unit surau, 1 tingkat dan 1 unit pencawang tadika nasional berhad TNB di lot 61171. Manakala 2 blok rumah pangsa 14 tingkat berserta pelbagai kemudahan asas bakal dibina di Mukim Ulu Melaka. Tinjauan ke lokasi tapak PPR Mukim Ulu Melaka ini mendapati kerja-kerja menyediakan persiapan akhir sempena Majlis Pecah Tanah giat dijalankan. Kerja-kerja menanam cerucuk pula bakal bermula tidak lama lagi. Projek PPR berkenaan dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Bersatu dan elak perpecahan, itu harapan Naib Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang disuarakan ketika merasmikan persidangan perwakilan UMNO bahagian Sungai Petani. Beliau yang kini menjalankan tugas timbalan Presiden UMNO juga mengharapkan tiada pembentukan kem dalam UMNO jika Barisan Nasional mahu menang besar dalam PRU ke-14. Malah beliau menyatakan perpecahan yang timbul itu juga ruang pembangkang untuk memenuhi kerusi milik UMNO dan BN. Kemenangan pembangkang bukan kerana parti itu kuat, tetapi kelemahan UMNO sendiri yang menjadi penyebab. Kita tengok dalam pilihan raya umum ke-12 dulu. Masalah negeri kita, negeri Kedah orang ambil. Sebab apa? Sebab kita nak padankan muka orang. Padan muka hang. Padan muka hang. Lepas itu padan muka kita sebab kita hilang negeri. Betul tak? Jangan jadi lagi dalam PRU ke-14 ini kita tebus maruah kita, kita perkukuhkan barisan kita. Kita cukuplah kita bergaduh sama sendiri. Cantumlah, okey? Dan ketika merasmikan persidangan ini juga, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut meluluskan peruntukan RM2 juta kepada UMNO bahagian Sungai Petani untuk melaksanakan projek-projek kecil. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein memaklumkan kementeriannya sedia menimbang cadangan mewujudkan pembentukan sebuah kem regimen sempadan di Rantau Panjang. Kem itu juga katanya bakal menempatkan 1,700 anggota regimen berkenaan.
Beliau akan meminta Panglima Tentera Darat Jeneral Datuk Seri Zulkifli Kasim mengkaji cadangan itu memandangkan kawasan rantau panjang terletak di sempadan Malaysia-Thailand. Cadangan itu sebelum ini disorakan Ketua UMNO bahagian rantau panjang Senator Datuk Abdullah Mat Yassim bagi memantapkan kawalan keselamatan di kawasan sempadan tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK akan memastikan produk yang akan dipasarkan di kedai rakyat 1 Malaysia Krim 2 nanti menepati kriteria yang ditetapkan dari segi kualiti barang dan juga harga. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata ia bagi memastikan hanya produk terbaik dengan harga rendah ditawarkan kepada rakyat. Nak menentukan produk yang kita bawa ataupun kita pasarkan di Krim 2.0 itu benar-benar bukan hanya murah tetapi juga sustainable. Saya tidak mahu macam krim yang ada hari ini, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Ini yang menyebabkan persepsi rakyat seolah-olah macam produk kita satu tak mencukupi, kedua tidak berkualiti. Jadi itu semua saya nak ambil kepastian sebelum kita lancarkan Krim 2.0. Beliau merasmikan program Cita Rasa Malaysia 2017 yang berlangsung sehingga 20 Ogos ini di Ion Shah Alam yang disertai oleh 20 usahawan PKS tempatan. Jemaah Haji Malaysia dinasihatkan jangan terpedaya dengan mana-mana individu yang menawarkan khidmat melaksana perkara rukun dan wajib haji selain badal haji dan korban di Tanah Suci. Tanpa tauliah tabung haji TH, tiada jaminan yang tuntutan ibadah diamanahkan benar-benar disempurnakan pihak berkenaan mengikut tuntutan syarak. Laporan Fatil Hidayat Ghazali dari Makkah Al-Mukarramah. Kadar dam dan upah haji yang ditawarkan lebih murah biasanya menjadi faktor penarik kepada jemaah. Namun perkara itu tidak boleh diambil mudah kerana kesempurnaan pelaksanaannya berkait langsung dengan rukun dan wajib haji yang menentukan kemabruran ibadah. Justru Ketua Rombongan Haji Datuk Said Saleh Said Abdul Rahman menasihatkan jemaah supaya menjauhi pihak tidak dikenali bagi mengelak tertipu. Saya harap para jemaah haji janganlah terpedaya dengan orang perseorangan yang tidak diiktiraf oleh pihak tabung haji yang memberi penerangan-penerangan berkaitan dengan ibadat mereka, pegangan-pegangan hukum hakam yang tidak selari dengan apa yang telah pun kita musyawarahkan sejak kebelakangan ini. Dan juga ada juga di kalangan orang perseorangan tertentu yang berjumpa dengan jemaah haji, kononnya mereka boleh membantu dari segi melaksanakan dam, melaksanakan korban, membantu dari segi tawaf, melontar dan sebagainya. Saya harap itu juga jangan kita terpengaruh dan terpedaya dengan orang perseorangan tersebut kerana kita tidak tahu dari segi niat sebenar di sebalik apa yang mereka lakukan tersebut. Di bawah pemantauan TH, pembadal haji yang menerima bayaran RM2,400 dijamin memenuhi kriteria setelah melalui proses temuduga selain dipastikan benar-benar melaksana ibadah dengan sempurna. Khidmat bayaran dam turut disediakan di kaunter keuangan TH dengan kadar dam kibas RM440 dan lembu RM3,500. Tawaran upah melaksana rukun dan wajib haji meliputi ibadah tawaf, sa'i dan melontar jamrah. Dari Makkah Al-Mukarramah, Fatil Hidayat Ghazali dan juru kamera Muhammad Suhaimi Mahmud melaporkan untuk TV1. 3 individu dituduh di Mahkamah Khas Cyber atas kesalahan memuat naik komen serta visual jelek yang menghina pemimpin negara dalam laman sosial. Bagaimanapun, ketiga-tiganya mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Nur Sabariah Abdul Kadir, 29 tahun, bekerja sebagai juru rekrut, didakwa secara sedar memuat naik komen jelik dengan niat menyakitkan hati orang lain melalui aplikasi Facebook pada pukul 5.11 petang 1 Februari 2017. Sementara penjaga setor Ng Tai Queen 19 tahun dan peniaga roti canai Mazla Yusof 48 tahun masing-masing dituduh memuat naik visual bersifat jelik melalui aplikasi serupa dengan niat sama hujung tahun lepas. Hakim Zainal Salim membenarkan jaminan RM3,000 dengan seorang penjamin bagi setiap tertuduh sebelum kes disebut semula
pada 27 Oktober nanti. Mengikut Seksyen 233-3 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, pesalah boleh didenda sehingga RM50,000 atau penjara sehingga setahun atau kedua-duanya sekali. Mahkamah Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak dijangka diperluas ke 2 negeri lagi tahun ini berkemungkinan Sabah dan Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim memaklumkan sejak sidang bermula pada 4 Julai lalu di Istana Kehakiman Putrajaya, lebih 60 kes jenayah seksual kanak-kanak telah didaftar dan dibicarakan. Sidang mahkamah melibatkan Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Belum melancarkan program Tribute to Women di Johor Bahru, Johor, bertujuan memberi kesedaran masyarakat berkaitan langkah pencegahan jenayah terhadap wanita, keganasan rumah tangga, juga masalah keluarga. Cepatkan proses seperti kami nak dan dia memberi satu keselesaan kepada Ikon baru Satu Malaysia Negaraku yang menggabungkan corak jalur gemilang dan tulisan Negaraku akan menjadi satu simbol pemupukan perpaduan dan keharmonian negara. Pembaruan ikon tersebut bagi mempamerkan imej sebuah negara yang bersatu padu dan ikonik melalui Satu Malaysia Negaraku. Penyerahan ikon baru ini oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Saleh Keruak kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berlangsung dalam majlis ringkas di Pejabat Perdana Menteri Putrajaya. Unit Komunikasi Korporat Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dalam satu kenyataan menyebut majlis disaksikan penyelaras program khas kepada Perdana Menteri Tan Sri Lim Kok Wing dan Ketua Setiausaha KKMM Datuk Seri Dr. Sharifah Zahra Said Ahmad. Pelancaran rasmi ikon Satu Malaysia Negaraku akan diadakan pada 23 Ogos ini. Inisiatif Satu Malaysia menjadi simbol yang paling dikenali di negara ini yang merangkumi prinsip yang berteraskan keterangkuman, kesatuan dan kebersamaan. Logo ini boleh dimuat turun di laman sesawang KKMM di www.kkmm.gov.my. Seri koleksi stem Bangkit Bersama Sukan C 2017 mula dijual kepada orang ramai bermula Isnin depan. Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Pos dan Kurier Pengeluaran Datuk Azlan Syahrim berkata selain sempena Sukan C ke-29, keluaran itu juga bersempena Sukan Para ASEAN ke-9. Stem ini memaparkan rimau yang merupakan maskot rasmi Sukan C 2017, logo rasmi kejohanan Bangkit Bersama, sukan ikonik badminton dan larian obor. Set keluaran khas ini dijual pada harga RM34.85. Pelancarannya disempurnakan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari. Kita dapat lihat bahawa stem ni dia amat menarik kerana dia ada 4 gambar. Yang pertamanya kalau kita dapat lihat tadi yang kita dah lancarkan tadi yang gambar maskot iaitu rimau. Rimau. And then yang keduanya kita dapat lihat ada larian obo yang kita mulakan Sukan C baru ni kan dengan larian obo. Dan juga logo rimau ni tengah bermain badminton, dan yang last kali itu logo Kuala Lumpur 2017. So ini SEA Games sebenarnya. So ada 4. Dan ini adalah satu stem yang amat menarik. Maknanya kita dapat lihat bahawa ini adalah satu kolaborasi antara pihak Pos Malaysia Berhad dan juga pihak Mesok, saya difahamkan untuk menyediakan stem ni. Dan ia boleh didapati pada harga 60 sen stem ni. Dan kelainan yang kita dapat lihat daripada pelancaran tadi, maknanya biasanya dalam satu tu dia biasa ada 20 keping, tapi kali ini khusus ada 10 keping saja. So maknanya kita dapat lihat bahawa dengan sukan ni dia merupakan satu platform untuk kita bergabung. Maknanya kita tidak bezakan antara kulit, budaya dan sebagainya. Maknanya ia boleh unite sesuailah dengan tagline Sukan C, maknanya rising together ataupun bangkit bersama. Stem keluaran khas ini berserta sampul surat hari pertama boleh didapati secara dalam talian dengan melayari laman web tertera atau melalui pesanan akaun deposit.
Lawatan Korporat Pengurusan Aset Air Berhad PAAB ke RTM hari ini bertujuan memberi penerangan lebih jelas mengenai peranannya dalam membina dan membaik pulih infrastruktur air negara. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif PAAB, Mahazir Musaffar, langkah itu sekaligus membantu RTM menyalur maklumat yang betul kepada masyarakat mengenai hala tuju PAAB dalam menguruskan sumber air negara. Kita boleh nampak yang kita boleh adakan kerjasama di antara PAB, Pengurusan Aset Air, dengan pihak RTM dari segi penyiaran information yang kita boleh share dengan rakyat lah, dari segi pembangunan PAB, dari segi pembangunan aset-aset air yang kita bertanggungjawab dari segi Akta Perkhidmatan Industri Air Malaysia lah. Terdahulu pengurusan PAAB diberi taklimat ringkas bersama pengarah program TV Norliza Muhammad Ali, pengarah berita ehwal semasa Abdul Muiz Syafi'i bersama pengarah program radio Datuk Mustafa Kamal Abdul Razak. Rombongan pengurusan PAAB turut dibawa melawat ke bilik berita dan studio berita TV untuk melihat operasi penyiaran berita. Sempena sambutan Hari Kemerdekaan, 60 pesara tentera diberi penghormatan oleh 1,200 murid Sekolah Kebangsaan Lieutenant Adnan di Kajang menerusi program Selut Negaraku. Program ajuran radio Selangor FM itu sebagai menghargai jasa tentera yang berjuang menjaga keamanan negara. Sebanyak 60 motosikal berkuasa tinggi oleh bekas-bekas tentera Air Force Bikers Community, Malaysian Army Bikers dan Navy Bikers berkonvoi dari Angkasa Puri ke SK Lieutenant Adnan sejauh 24 km. Pelepasan konvoi disempurnakan pengarah bahagian program radio Datuk Mustafa Kamal Abdul Razak dan pengarah penyiaran Selangor Muhammad Lukman Kamari. Penerbit program Norain Muftaharudin berkata program ini memberi peluang kepada bekas-bekas tentera berkongsi pengalaman kepada pelajar mengenai perjuangan mereka mencapai kemerdekaan. Kita nak memberikan pendedahan kepada pelajar dan juga pendengar Selangor FM khususnya tentang erti kemerdekaan. Dan dengan membawa 60 bikers daripada 3 angkatan ini, iaitu tentera laut, tentera darat dan juga tentera udara, ini bagi menaikkan lagi semangat kemerdekaan yang pastinya untuk tahun 2017. Presiden Air Force Bikers Community Major Muhammad Amir berkata tabik hormat yang diberikan pelajar-pelajar sekolah memberikan mereka semangat untuk menjalankan tugas menjaga negara. Saya rasa amat berbangga dan amat bersyukur kerana diberi peluang. Yang pertama kali saya rasa dalam kelab bermotosikal TUDM ni. Dan program seumpama ini saya rasa wajar diteruskan dan wajar juga diperluaskan kepada sekolah-sekolah lain supaya kita dapat sama-sama berkongsi pengalaman dan juga dapat menaikkan semangat patriotik di kalangan anak-anak kita sendiri. Pelbagai acara dilaksanakan antaranya persembahan sajak patriotik, inspirasi merdeka dan lagu patriotik bersama kibaran jalur gemilang. Sementara itu, penolong kanan pentadbiran SK Lieutenant Adnan Muhammad Rais Abdullah berharap program ini dapat diteruskan bagi memberi pendedahan kepada murid mengenai erti kemerdekaan sebenar. Dengan nama seorang pejuang iaitu sekolah Adnan Saidi, iaitu pejuang tanah air kita lah. Memang selalu diterapkan dan diamalkan pun dan diperingatkan pun kepada pelajar-pelajar itu adalah pejuang kita dan semangat patriotisme ini perlu diamalkan pada setiap pelajar. Tidak ketinggalan menganjurkan kempen Kibarkan Jalur Gemilang termasuk Felda Investment Corporation. Pelancaran kempen dilancarkan Ahli Jawatankuasa Eksekutif FIC, Datuk Megat Syahrul Azam Abbas. Sebanyak 500 jalur gemilang diedarkan kepada kaki tangan dan orang ramai untuk menyuburkan semangat cintakan negara. Datuk Megat turut melekatkan jalur gemilang pada beberapa buah kenderaan rasmi dan kenderaan milik kaki tangan FIC. Program ini turut menjadi komitmen FIC terhadap kempen mengibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kemerdekaan.
Dalam segmen Patriot kali ini kami paparkan mengenai perjuangan Rejab Ismail atau dengan nama pena Rejab FI memartabat bahasa Melayu dan budaya sejak sebelum merdeka. Rejab Ismail atau nama penanya Rejab FI atau Cikgu Rejab antara nama besar yang tidak asing sebagai tokoh bahasa dan budaya yang masih giat memartabatkan bahasa ibunda sejak zaman pemerintahan British. Bekas pendidik itu juga aktif menerbitkan novel, cerpen, puisi dan rencana selain menjadi pendukung kepada usaha menukar papan tanda kedai sekitar Perlis menggunakan bahasa Melayu. Kami membuat memorandum kepada kerajaan negeri Perlis supaya kerajaan negeri memartabatkan bahasa Melayu kita. Dan kebetulan ketika itu Allah yarham Datuk Jaafar Hassan menerima memorandum kami. Ketika dalam Gabungan Penulis Nasional GAPENA, beliau meneruskan aktiviti penyelidikan budaya tempatan Perlis. Hasilnya, maklumat mengenai 9 jenis kesenian Perlis termasuk gendang terinai dan canggung dibukukan. Selain itu, hasil penulisan Rejab FI digunakan dalam subjek Bahasa Malaysia Sekolah Rendah dan Komsas Tingkatan 1 dan 2. Sumbangannya itu membolehkan beliau dipilih sebagai Tokoh Budaya Negeri Perlis 2016 dan Anugerah Tokoh Budaya GAPENA. Tadi terlalu banyak dia menyumbangkan khidmat baktinya dalam bidang bahasa dan sastra pada Pusaka Anak Orang Polis. Adalah wajar beliau diangkat sebagai tokoh yang mengenai bahasa kerana begitu banyak sumbangannya. Bagi memastikan perjuangan bahasa dan budaya dipertahankan generasi akan datang, Rejab FI menyarankan pembangunan teknologi, ekonomi dan pembangunan diseimbangkan dengan pembangunan bahasa dan budaya. Budaya ni termasuk tingkah laku peribadi, sumbangan tindakan negara anak-anak masa kita. Sebab tu pendidikan di sekolah seharusnya diseimbangkan pendidikan budaya ni dengan pendidikan akademik. Melalui penulisan, pelbagai sumbangan mampu diberikan mereka yang bergelar tokoh dalam memartabatkan bahasa dan kebudayaan di Malaysia supaya tidak tenggelam dalam arus kemodenan. Sofi Syamsuddin bersama juru kamera Sukairi Azwa Kadir untuk Berita RTM. Hari ketiga perebutan pingat Malaysia kumpul 7 emas. Laporan penuh langsung bersama Aisyah Basri dari Studio Mini RTM di MyTech. Aisyah, silakan. Baik, terima kasih Lokman dan juga Atikah. Laporan Sukan C Kuala Lumpur 2017 kami buka dengan perkabaran gembira pingat emas dari acara renang terbuka. Heidi Gan dan Kevin Yap Sun Choi menghadiahkan 2 pingat emas masing-masing menerusi acara renang terbuka 10 km lelaki dan wanita pada aksi yang berlangsung di Kompleks Sukan Air Putrajaya. Juara Asia, Heidi Gan pastinya turun sebagai sandaran untuk mendapatkan emas buat negara. Nyata renangannya tidak mampu disaingi oleh 8 lagi peserta. Heidi yang mendahului sejak awal terus mendominasi sehingga habis 6 pusingan, menamatkan renangan dengan masa 2 jam 11 minit 2 saat, jauh meninggalkan pemenang pingat perak Benjamin Sripathon yang mencatat masa 2 jam 16 minit 37 saat. Renang Singapura, Liu Lishan Chantal pula menamatkan renangan dengan masa 2 jam 21 minit 30 saat untuk gangsa. Bagi Heidi, kejayaan emas diraihnya adalah hasil kerja keras selama ini yang turut menjalani latihan di Australia. I tried really hard from the start and I was taking no chances that the girls would catch me, so I led from the start. It's very rare in an open water race to lead from the start to the finish. Usually you swim in packs, but I wanted to win and I wanted to win by a lot and make sure there was no chances in not winning. So it was hard, it was tough. I swam by myself the whole way, but I did it. Hadiah terakhir buat negara sebelum bersara. Kevin Yap mengutarakan janjinya untuk menghadiahkan emas sebelum mengumumkan persaraannya. Tamasya Sukan C kali ini adalah yang terakhir buat dirinya bersama pasukan kebangsaan. Kevin Yap lega dalam penampilan terakhir ini. Strateginya memberikan renangan bertenaga sejak dari awal membuahkan hasil apabila dia mendominasi acara renang terbuka 10 km lelaki.
I know there's a lot of good swimmer out there. They try to follow me the first few laps, but I tell my coach I'm going out hard and I'm going to sustain my pace. If they follow my pace, I'm tired, they will be double the tired of me. Cuaca redup juga merupakan salah satu faktor yang membantunya mengekalkan rentak renangan. Kevin yang merupakan pemenang peringkat emas gangsa kejohanan Asia Mei lalu mencatat masa 2 jam 3 minit 18 saat. Peringkat perak perenang Thailand, perempat dia serta posok 2 jam 5 minit 41 saat, diikuti Afla Fadlan Prawira dari Indonesia gangsa 2 jam 8 minit 40 saat. Seorang lagi peserta negara, Wong Jun Bin ke-6. Sementara itu, di venue memanah skuad memanah negara menuai emas ke-7 menerusi acara kompaun berpasukan campuran. Gandingan Muhammad Juwaidi Mazuki dan Fatin Nur Fatih Ahmad Saleh mempertahankan pingat emas yang mereka menangi di Singapura selepas menewaskan gandingan Myanmar, Aung Ngyen dan Yi Min Sui 152-142. 7-4 points. Pada ends pertama menyaksikan Aung Ngyen tersilap sasaran menyebabkan ditolak 10 mata. Ia secara tidak langsung memberi kelebihan ketara kepada Malaysia untuk melakukan panahan tanpa sebarang tekanan. Mengakhiri ends keempat, Malaysia menamatkan cabaran dengan menang 152 berbalas 142 mata. Okey, kita bukan nak kata kita dah confirm lepas opener buat silap tu. So kita cuba stabilkan emosi kita, kita punya shooting punya cara supaya kita tak buat apa-apa yang over. So alhamdulillah kita dapat maintain walaupun bukan shot kita yang terbaik, tapi alhamdulillah itu shot untuk pingat emas lah. Memang saya pun tak tahu apa nak dijangkakan pada hari ini. Cuma apa yang saya boleh buat dari first round sampailah ke last arrow saya, saya percaya dekat teammate saya, fokus dan buat yang terbaik. So alhamdulillah sampai ke panahan terakhir membuatkan kita merangkul emas lah. Dengan ini skuad memanah kompaun mengakhiri kempen Sukan C dengan 3 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Skuad kompaun mengakhiri kempen mereka dengan 3 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Kini sandaran seterusnya diletakkan kepada skuad recurve yang akan memulakan misi Ahad nanti untuk melengkapkan 4 pingat emas yang disasarkan Persatuan Memanah Kebangsaan Malaysia. Dengan prestasi semasa skuad recurve, kita yakin lebih dari itu mereka mampu tunaikan. Faizal Jamal untuk RTM. Di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil pula, pasangan renang berirama negara gagal mempertahankan pingat emas yang mereka menangi 2 tahun lalu apabila tewas kepada pasangan Singapura yang muncul juara dalam acara rutin duet teknikal. Gan Huawei, Lee Ying Hui terpaksa berpuas hati dengan pingat perak. Memamerkan aksi terbaik mereka dalam acara duet ini. Namun catatan 74.369 mata masih belum cukup untuk pasangan negara naik ke podium batu juara selepas dipintas Singapura melalui pasangannya Mia Yong Sing, Debbie Seo Lee Pei mencatat 75.1791 mata untuk pingat emas. Sebelum itu, satu lagi pasangan negara Chia Jia Yue, Wong Mei Feng dilihat mampu untuk merangkul pingat gangsa, tetapi akhirnya persembahan mantap pasangan Indonesia menjadi pilihan juri untuk merangkul gangsa dengan catatan 68.9504 mata. Sementara itu, bagi pasangan pemenang pingat perak negara Gan Huawei dan Lee Ying Hui menyifatkan mereka telah melakukan yang terbaik biarpun menerima tentangan hebat daripada Singapura. Biarpun tewas, pasangan itu berjanji akan kembali bangkit selepas ini. In conclusion, we did not bad. Yeah, I think that that's our best performance so far throughout this 1.5 years. Persoalan mengenai siapa yang akan menjadi tuan rumah Tamasya Sukan C ke-30 2019 terjawab apabila Filipina
menepatkan pendiriannya untuk mengekalkan tuan rumah 2 tahun lagi. Perkara itu disahkan Presiden Majlis Olimpik Filipina POC Jose Cojuangco Jr. tengah hari tadi. Jose Cojuangco mengesahkannya selepas mesyuarat Majlis Persekutuan Sukan C SIGAF yang dipengerusikan Presidennya Tan Sri Tunku Imran Tuanku Jaafar. Sebelum ini, isu keuangan dan keselamatan menjadi faktor utama Filipina mempertimbangkan untuk menarik diri selaku tuan rumah Sukan C 2019. Namun selepas berbincang, Filipina akhirnya membuat keputusan untuk kekal menganjurkan tamasya itu 2 tahun lagi. Filipina pernah menjadi tuan rumah pada tamasya Sukan C tahun 1981, 1991 dan 2005. Jawatan Kuasa Pengelola Sukan C Malaysia MASOK mahu setiap operator pengangkutan melakukan saringan semula yang lebih ketat bagi memastikan petugas di bawah kelolaan mereka benar-benar bersih dari sebarang kesalahan. Melalui satu kenyataan rasmi, MASOK menjelaskan kerjasama penuh akan diberikan kepada pihak polis untuk melakukan siasatan berhubung isu pemandu bas pasukan bola sepak wanita Myanmar ketika perlawanan Myanmar-Malaysia di Stadium UiTM Shah Alam semalam. MASOK juga tidak akan berkompromi dengan sebarang isu keselamatan. Amaran keras diberikan kepada kontraktor atau operator pengangkutan KL 2017 untuk membuat saringan semula yang lebih ketat ke atas para pemandu dan petugas mereka agar benar-benar bersih dari sebarang kesalahan atau tindakan tegas seperti penamatan kontrak serta merta akan diambil. Malaysia sehingga kini mengumpul 7 pingat emas, 14 pingat keseluruhan, diikuti Singapura 2 emas dengan 7 pingat keseluruhan. Dan sebelum berpisah, kita saksikan senarai kedudukan pungutan pingat terkini. Dengan itu, Assalamualaikum, salam satu Malaysia. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bank Negara Malaysia bakal mewujudkan rangka kerja untuk mengawal inflasi insurans perubatan yang kini direkodkan tinggi pada 12%. Gabenor Bank Pusat Datuk Muhammad Ibrahim berkata, peningkatan jumlah tuntutan insurans telah memberi tekanan kepada harga premium insurans perubatan. We have learned from the banking sector that if there's competition, if there's transparency, and if consumers are more activists in their approach, we can drive the medical inflation to a reasonable number. And I raised just now that one of the framework that we sorely need is a framework on charges imposed by private health service providers. I think we need a framework on that. Just like we need a framework on responsible financing. Menurut Bank Negara, tuntutan bersih yang dibayar kepada pemegang polisi meningkat kepada RM4.9 bilion pada 2016 berbanding RM4.5 bilion tahun sebelumnya. Tuntutan didorong permintaan untuk menjaga kesihatan yang lebih baik, peningkatan jumlah populasi tua, penyakit kronik dan kos perubatan serta rawatan. Felcra Berhad berjaya mengagihkan RM6.7 bilion keuntungannya kepada peserta sejak penubuhannya 51 tahun yang lalu. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, bagi menambah keuntungan dan kekal relevan, Felcra merangka perancangan jangka panjang meliputi 9 bidang utama. Jelasnya, selain hasil getah dan sawit, Felcra akan mengembangkan pendapatan menerusi pengeluaran produk makanan berteraskan pertanian dan penternakan. Antaranya peladangan padi, nanas dan jagung, ternakan lembu, kambing dan ayam serta pengeluaran minyak masak. Daerah mana hubungan kerjasama antara Felcra, Risda dan agensi lain. Bukan saja untuk fokus kepada ternakan tapi juga untuk pengeluaran makanan haiwan dan sebagainya. Kerana salah satu penyumbang kepada kenaikan harga lembu, daging dan sebagainya adalah kerana makanan haiwan yang kita import yang sentiasa meningkat. Tapi once Felcra involve besar-besaran besok dari segi memelihara lembu, ayam dan sebagainya, kita akan perlukan makanan haiwan. Felcra kini giat mengadakan kolaborasi teknikal dengan agensi kerajaan dan swasta.
Terdahulu, Datuk Seri Ismail Sabri melancarkan sambutan Bulan Kemerdekaan 2017 Velcra Berhad di Ibu Negara. Volkswagen Passenger Cars Malaysia menjangkakan pertumbuhan jualan keseluruhan yang lebih tinggi tahun ini berdasarkan jumlah jualan kenderaan yang kukuh pada separuh pertama tahun ini. Pengarah urusannya Eric Winter berkata untuk tempoh Januari hingga Julai 2017, Volkswagen telah menjual 3,164 unit kenderaan dengan Polo dan Vento menjadi model terlaris. Tahun lalu Volkswagen mencatat jualan sebanyak 6,047 unit kenderaan. We would like to develop our sales in a very sustainable way, and we are on the way to do that. I'm sure you are very much aware of the sales figures of Volkswagen in Malaysia, and I think you can see there is a sustainable growth of our numbers, of our market share, and we hope to continue this trend. Beliau berkata demikian setelah merasmikan Akademi Automotif Volkswagen di Glamoury, Shah Alam. Akademi itu yang dilengkapi kemudahan praktikal dan teknikal termasuk latihan jualan dan perkhidmatan selepas jualan diwujudkan bagi memberi nilai tambah serta perkhidmatan berkualiti kepada pelanggannya. RHB Islamic Bank Berhad telah memperuntukkan RM50 juta untuk membiayai 72 perusahaan kecil dan sederhana PKS Bumiputra di bawah skim jaminan borong Islamic Bumiputra WGI. Untuk memohon skim itu, PKS perlu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh RHB Islamic dan Credit Guarantee Corp Malaysia Berhad CGC. Pengarah urusan Datuk Adis Sadikin Ali berkata RHB Islamic adalah bank Islam pertama yang menyediakan skim WGI Bumiputra dan menyokong portfolio Bumiputra. There's a lot of people, especially SMEs, saying that the biggest problem is having access to credit, right? So how does this WGI comes into the picture? When we have WGI provided by CGC, so meaning that this credit can be enhanced, meaning that we are better able to take in more credit. RHB serta CGC yang akan memberikan jaminan kredit bagi dana berkenaan menandatangani perjanjian perkongsian strategik itu hari ini. Felda Travel Sdn Bhd yakin mampu mencapai sasaran 5,000 jemaah umrah menjelang hujung tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Khairil Anwar Aziz berkata Felda Travel telah merancang pelbagai pakej umrah bagi bulan November dan Disember 2017. I think umrah ni pun dia tak ada juga sepanjang tahun. Kerajaan Arab Saudi ni dia ada macam-macam. Dia punya undang-undang immigration dan sebagainya kan. Jadi kita terpaksa. Dan kita pula kena tengok musim cuti sekolah di negara kita bila pula. Itu semua tim saya dah buat study itu. Dari segi studinya, cuti macam mana, penerbangan macam mana. Jadi kekangan-kekangan itu memang ada lah. Tapi target kita tetap target. Kita letakkan satu target yang tinggi dan kita akan capai. Kita cuba akan capai. Jelasnya lebih 2,500 jemaah telah menggunakan perkhidmatan syarikat melalui 3 pakej yang ditawarkan iaitu Nur Hasih, Fidi dan Zahabi. Bila ditemui pemerintah pada pelancaran pakej umrah baharu Ibrah menyikap hikmah anjuran bersama Felda Travel dan Quisel Sdn Bhd. Pakej yang bermula 27 November hingga 8 Disember itu turut disertai penceramah terkenal Ustaz Don Daniel dan Ustaz Nushi Datuk Mahfuz.
Kedah menyahut aspirasi kerajaan mengoptimumkan penggunaan sumber biomas atau bahan buangan pertanian dengan membangunkan industri berasaskan bio, terutama industri padi yang menjadi tunggak kekuatan sektor pertanian negeri itu. Kedah membekalkan 40% daripada keluaran beras negara dan industri berasaskan bionya sedang berkembang pesat dengan lebih 500 syarikat berasaskan bio berpusat di negeri itu. Rusiah Abdul Hamid ada laporannya. Pusat Pemprosesan Produk Terbiodegradasi di Gurun antara syarikat bio di Kedah dengan menggunakan teknologi enzim berpaten. Program Pembangunan Komuniti Bioekonomi BCDP ini diterajui syarikat Free the Seed. Selain mersah alam dan tidak mencemar udara dengan pembakaran terbuka, produk syarikat ini juga mampu dieksport ke luar negara. Free the Seed Sdn Bhd menukar sisa pertanian padi kepada pembungkus barangan untuk industri makanan, penggunaan hospital dan pembungkus barangan pembuatan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Bioeconomy Corporation, Dr. Muhammad Suhaiza Muhammad Zain, produk tersebut mampu berkembang maju kerana inisiatif kebanyakan negara termasuk Malaysia mengurangkan penggunaan bahan plastik dan polisterina. Peningkatan yang kami jangkakan dari segi statistik kajian adalah kebergantungan kita kepada konvensional sekarang ini. Kita melihat pada 11 ke 17% perubahan tiap-tiap tahun. Maksudnya kita perlukan satu desakan contohnya untuk educate kita punya society. Jadi kita boleh membentuk satu ekosistem bioekonomi, satu kegiatan ekonomi dengan menggunakan bioteknologi ini yang menyelesaikan banyak masalah rakyat dan juga memberi pendapatan tambahan kepada rakyat kita di negeri Kedah. Baru-baru ini, Pertubuhan Peladang PPK Pendang Selatan bertukar dokumen perjanjian jual beli dengan Free the Seed Sdn Bhd bagi membolehkan PPK membekal 7,000 tan jerami padi setahun untuk tempoh selama 10 tahun dengan anggaran jualan mencecah 5.7 juta ringgit. Projek fasa pertama ini membabitkan 12 bendang PPK Pendang Selatan. Dan saya nampak di segi pendapatan petani sekarang ni kepada 1 hektar lah saya duk agak lebih kurang dalam 5 kali 8 lebih kurang 400 ke 500 ringgit 1 hektar daripada pengambilan jerami padi. Jadi tambahan yang sebelum ni dibakar macam tu kan. Tak ada orang kata apa pencemaran udara lagi. Yang tu dah yang tu ekonomi untuk tambah pendapatan para petani lagi ya. Industri bioekonomi ini dapat memanfaatkan rakyat Kedah dengan mewujudkan peluang pekerjaan baru selain perkongsian kekayaan dan kelestarian yang diciptakan oleh syarikat pelaburan ke negeri ini. Rusiah Abdul Hamid untuk Berita RTM. 42 sampel daripada sejumlah 189 sampel haiwan dari Sarawak yang dihantar ke Institut Penyelidikan Veterina Ipoh Perak didapati positif virus anjing gila atau rabies. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Unggah Embas yang juga pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata daripada jumlah sampel yang positif itu, 36 adalah anjing dan 6 kucing. Beliau turut memaklumkan yang Sarawak masih memiliki stok vaksin anti-rabies yang boleh bertahan sehingga Oktober depan. Stok tambahan vaksin tersebut juga sedang diperoleh. Perkara itu dinyatakan pada mesyuarat penyelarasan Jawatankuasa berkenaan di Kuching. Baiklah, Nasional 8 berakhir di sini. Saya Wal Muhammad Fisol. Dan saya Atika Ahmad Naim. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.